بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, hadirin hadirat sidang jemaah para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menghimpunkan kita untuk salat maghrib secara berjemaah dan menghimpunkan kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati dan malaikat memayungi kita, insya-Allah. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ats-Tsani Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kitab Ad-Da' wa Dawa', ubat dan penyakit ataupun penawar dan penyakit dan penawar. InsyaAllah kita telah berhenti pada fasal. Sebelum saya nak mulakan, Alhamdulillah hari ini kita tahun baru 2024. Tapi sebagai umat Islam, kita tidak menyambutlah tahun baru. Tidak menyambut tahun baru kerana ini adalah budaya orang kafir, orang kufar. Tapi tidak dinafikan di luar sana ada orang yang menyambut tahun baru, terutamanya orang yang baya-baya saya lah, anak-anak muda yang menyambut tahun baru, main bunga api, campuran antara lelaki dan perempuan. Dan benda ini tidak disukai oleh syarak, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus istiqamah, tidak meraihkan ataupun merayakan perayaan ataupun budaya orang kafir ini. Kerana kita selalu mempromosikan supaya kita memboikot produk-produk yang ada kaitan dengan Israel. Tapi yang lebih aula, yang lebih afdal, yang lebih utama, kita memboikot budaya mereka. Kita memboikot budaya mereka. Tidak ada guna dan tidak ada manfaat kita memboikot produk mereka, tapi kita masih bergelumang dengan budaya mereka. Dan ini antara benda yang sering terlepas pandang oleh kebanyakan orang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita basirah, kita mampu melihat dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Kemudian kita menyambung pengajian kita, iaitu fasal wa min anfa'i al-du'yati al-ilhahu fi du'a. Dalam matan bahasa Arab ni tulis wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fi du'a, dan di antara ubat yang bermanfaat ataupun penawar yang bermanfaat itu ialah al-ilhah fi du'a. Apakah al-ilhah? Al-ilhah bermaksud kita merintih ataupun kita mengulang-ulang, kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita sebagai hamba kita ini fuqara'u ilallah. Maksud fuqara' ialah kita fakir. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kita belajar berkenaan asnaf zakat. Asnaf zakat ada 8, antaranya fakir dan miskin. Orang miskin yang mana para fuqaha meletakkan ta'rif miskin ini ada keperluan hariannya cukup sehari dan semalam, ataupun separuh. Dan orang fakir ini pula, mereka hanya ada separuh keperluan untuk mereka hidup sehari dan semalam, ataupun mereka tidak ada langsung bekalan untuk mereka hidup. Itulah orang fakir dan orang miskin. Dan kita ni sebenarnya sama ada kita fakir ataupun miskin, dan kita ni lebih kepada fakir sebenarnya, kerana kita semua asalnya tidak ada apa-apa. Hasil yang kita dapat pada hari ini bukanlah
hasil tangan kita semata-mata. Semuanya adalah kurniaan dan fadilat Allah Azza wa Jal. Kita tidak boleh mendabik dada bahawasanya kita yang lakukan semua ini. Semuanya adalah taufiq, fadilat daripada Allah Azza wa Jal. Jadi antara bentuk perhambaan kepada Allah Azza wa Jal ialah kita selalu meminta-minta kepada Allah. Itulah tanda kita hamba dan fakir kepada Allah sebenarnya. Kerana ta'abbud kita ataupun pergantungan kita kepada Allah ialah melalui doa. Kerana doa ini kita boleh arahkan kepada Allah, dan orang yang tidak faham berkenaan doa, dia akan mengalihkan doa kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, yakni berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka ke atasnya. Allah murka ke atasnya. Jadi apa yang kita boleh faham di sebalik pada hadis ini, jika kita meminta kepada Allah, Allah menyukai jika kita meminta kepada Allah. Jika kita tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Dan inilah sebenarnya bentuk perhambaan kepada Allah yang kita selalu mengulang-ulang di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-60, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksud ayat ini ialah wa qala rabbukum ud'uni, dan katakanlah wahai Muhammad, ud'uni, Tuhan kamu berkata kepada kamu, wahai Muhammad, ud'uni astajib lakum, doalah kepada aku akan perkenankan, aku akan mustajabkan kepada kamu. Kemudian Allah menyambung, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna 'an ibadati, yang menyombongkan diri daripada beribadah kepada aku, ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang hina. Jadi Allah menghubungkaitkan antara doa dan ibadah, antara doa dan ibadah. Kerana doa itu ialah ibadah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibadah, doa itu ialah ibadah. Dan doa ini ialah ibadah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya untuk sampai kepada maqam ubudiyah. Kerana kita ini semua salik. Apa maksud salik? Iaitu orang yang menempuh satu jalan. Dalam kita mazhab Syafi'i kan ada satu kitab nama dia Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Maksud Umdatus Salik ialah pegangan orang-orang yang menelusuri jalan hendak beribadah kepada Allah. Dan Imam Ibn Qayyim pun ada satu lagi kitab yang ditulis, iaitu kitab Madarijus Salikin, tangga-tangga orang yang menempuhi jalan, menelusuri jalan ini menuju Allah, Madarijus Salikin. Jadi kita semua ialah, dan Al-Quran keseluruhannya semuanya memberitahu bahwasanya tujuan kita semua ialah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak kisahlah ayat berkenaan umat terdahulu, ayat-ayat berkenaan hukum hakam, ayat-ayat berkenaan ancaman dan azab Allah, ayat-ayat berkenaan syurga dan neraka. Semuanya tujuannya ialah satu, iaitu ibadah, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagai seorang hamba, kita tidak pernah lekang daripada meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita meminta kepada Allah. Kerana setiap hari kita salat, banyak tempat di dalam salat kita yang kita boleh doa. Antara tempat mustajab doa, antaranya waktu sujud.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma yakunu 'abdun baina rabbih aqrab ma yakunu aqrabun, dalam hadis tu Nabi sebut, saya lupa matan Arab tapi nak sebutnya, tidak ada satu tempat yang hamba itu dekat dengan hambanya, dengan Tuhannya, melainkan ketika sujud. Maksudnya bukan Allah itu ada dekat dengan kita macam dekat fizikal. Maksudnya Allah tinggi di atas arash, tetapi kita masih merasakan bahawa keberadaan Allah itu ada dengan kita. Betul tak? Walaupun Allah tinggi di atas, tapi kita merasa keberadaan Allah itu dengan kita. Kita masih rasa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat kelima, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama dengan kamu, maksudnya ilmu Allah bersama dengan kamu, seperti mana yang disebut oleh Imam Ahmad. Dan Allah itu tinggi dan bersama kita. Kita merasa kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita rasa kebersamaan Allah, dekatnya Allah, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum, bukan? Ayat selepas ayat apa? Ada tuan-tuan boleh hafal ayat berkenaan tu, yang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ayat tu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka bertanya kamu tentang aku, beritahu bahawa aku ni dekat. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepada aku. Allah menyebutnya Allah inni qarib. Fa inni qarib. Allah dekat. Tapi dekat tu bukanlah dekat fizikal, tapi kebersamaan Allah itu dirasa. Jadi bila kita rasa kebersamaan Allah itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berbanding dengan makhluk, jika kita meminta kepada makhluk akan marah, akan tidak suka. Kerana tabiat makhluk ni lebih suka menerima daripada memberi. Betul ke salah? Jadi itulah tabiat makhluk ataupun tabiat hamba, lebih suka menerima daripada memberi, berbanding dengan Allah Azza wa Jalla, pencipta. Allah ini Karim dan Ar-Razzaq. Allah ini maha pemurah dan maha memberi rezeki. Jadi Nabi SAW nak memberi galakan, jika kita berhenti meminta doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan murka. Jadi bila Allah murka, apa kesannya? Jadi kesannya ialah Jahannam lah tempatnya. Sebab apa Allah menyebut? Siapa yang mengingkari ataupun membanggakan diri ataupun menyombongkan diri daripada berdoa kepada Allah, ibadat kepada Allah, Allah akan masukkan dalam Jahannam dalam keadaan yang hina. Dan ramai orang hari ini mereka mengarahkan doa ini bukan kepada Allah, kepada kuburan, contohnya kepada kuburan, kepada orang yang telah mati, dengan alasan mereka gunakan dalil Al-Quran. Orang yang mati ini, mereka 'inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka ini diberikan rezeki. Maksudnya pemahaman ini salah. Orang yang mati dalam kubur ataupun para wali, mereka ini walaupun diberi rezeki, mereka diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Ada beza. Ada beza yang memberi dan diberi. Bila kita diberi, maksudnya kita tidak ada apa-apa kemampuan. Berbanding kita memberi, maksudnya kita memberi, kita ada kemampuan untuk memberi. Jadi itu salah faham sebagai orang ataupun kelompok yang menyimpang di dalam umat ini. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian wa fi sahih al-Hakim min hadits Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fi ad-du'a fa innahu la yahliku ma'a ad-du'a ahad. Daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la ta'jazu fi du'a, janganlah kamu rasa lemah untuk berdoa. Fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahadun, sesungguhnya tidak akan binasa orang yang berdoa. Tidak akan binasa orang yang berdoa. Apa maksud ajaz? Maksud ajaz ialah tidak ada upaya ataupun lemah. Ajaz ni dia sama dengan kasal. Kasal ni maksudnya malas. Tapi kasal, malas, ialah keadaan kita tak buat sesuatu dalam keadaan kita mampu. Dalam keadaan kita mampu, kita disebut kasal. Kalau kita mampu buat sesuatu tapi kita tak buat, itu kasal, itu malas. Berbanding dengan ajaz, ajaz ialah tidak melakukan sesuatu disebabkan kita memang tak mampu buat. Kita memang tak mampu buat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengkhabarkan bahawa kita jangan berhenti berdoa kepada Allah dalam keadaan kita mampu berdoa. Walaupun keadaan kita teruk macam mana sekalipun, peluang untuk berdoa tu masih ada, kerana Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui apa yang tersemat di dalam dada-dada kita. Apa yang tersemat di dalam dada-dada kita. Tak semestinya orang yang tidak mampu bercakap, yang bisu, tidak boleh berdoa kepada Allah. Allah mendengar. Walaupun hakikatnya dia ajaz, dia tak mampu. Dia tak mampu secara zahirnya. Tapi secara hakikatnya ataupun secara batinnya dia mampu berdoa kepada Allah. Mampu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan binasa orang yang berdoa kepada Allah. Tidak akan binasa orang yang berdoa kepada Allah. Apa maksud binasa? Maksudnya Allah tidak akan abaikan orang yang berdoa kepada Allah, orang yang sentiasa meminta kepada Allah. Sama ada, tak semestinya kita berdoa kepada Allah untuk dapatkan A, Allah akan bagi A dekat kita. Mungkin Allah akan bagi B dekat kita, dan B tu lebih baik. Yang B tu lebih baik, dan kita tak pernah jangka pun apa yang kita doakan selama ni. Rupanya walaupun kita doa untuk dapatkan A, tapi sepanjang kita berdoa tu sepanjang kita berdoa tu kita tak dapat, tapi sebabkan usaha kita berdoa tu, Allah gantikan dengan yang lebih baik dan daripada jalan yang kita tidak sangka-sangka. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan merezekikan daripada jalan yang kita tidak sangka-sangka. Itulah kelebihan berdoa kepada Allah. Ataupun Allah menyimpan doa kita di hari akhirat. Allah akan menyimpan doa kita di hari akhirat, insya-Allah. Kemudian wa dzakara al-Auza'i. Siapa al-Auza'i? Al-Auza'i ialah imam ahli Syam. Imam orang-orang Syam. Kalau disebutkan Syam ni pada zaman dahulu ialah Jordan, Palestin dan Syria. Jordan, Palestin dan Syria. Jadi nak katanya betapa hebatnya Al-Auza'i ni, dia ialah imam kepada tiga-tiga negara ni. Tiga-tiga negara ni. Ada imam lain di Mesir, iaitu Al-Laith ibn Sa'ad. Al-Laith ibn Sa'ad, imam ahli Mesir. Al-Auza'i antara tokoh ataupun imam yang ada mazhab sendiri. Tapi mazhab beliau telah pupus kerana tidak dikembangkan oleh anak-anak murid beliau. Tapi beliau orang yang alim, imam Ahlussunnah wal Jamaah, imam salaf, antara ulama para salafus salih. Al-Auza'i. Wa dzakara al-Auza'i 'an az-Zuhri, daripada Zuhri. Siapa az-Zuhri? Az-Zuhri antara imam juga dalam hadis. Siapa yang belajar hadis, dia akan melalui nama Zuhri ni banyak kali, antara orang yang thiqah yang dipercayai dalam hadis. An Urwah. Siapa Urwah? Urwah ialah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, anak kepada sahabat Nabi Zubair ibn al-Awwam. Urwah ialah salah seorang daripada 7 fuqaha Madinah. 7 fuqaha di Madinah. Antara 7 fuqaha yang lain antaranya ialah Sa'id bin al-Musayyab, menantu Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Urwah ialah tabi'in,
Kerana Urwah tidak pernah melihat Nabi SAW. Tapi Urwah ialah faqih, antara fuqaha sab'ah, disebut fuqaha as-sab'ah, fuqaha yang 7 di kota Madinah Al-Munawwarah. Urwah meriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah ialah mak saudara Urwah. Kenapa mak saudara? Sebab mak Urwah ialah kakak Aisyah, iaitu Asma binti Abu Bakar. Jadi Urwah ialah anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang merintih, orang yang selalu, orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mengulang-ulang di dalam berdoa. Dan apa beza Allah mencintai dan Allah belas kasihan? Ada setengah orang dia tak faham dengan jelas. Nama Allah antaranya Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ataupun Ar-Rahim. Ar-Rahim ialah yang maha belas kasihan. Yang maha belas kasihan. Berbanding dengan Ar-Rahim, maksudnya yang bertakluk dengan sifat rahmah. Yang bertakluk dengan sifat rahmah. Dan antara bentuk kasih sayang Allah juga ataupun belas kasihan Allah juga ialah Allah ini mencintai. Berbeza dengan belas kasihan. Ada orang ataupun ada makhluk yang Allah belas kasihan tapi Allah tak cinta. Contohnya siapa? Orang kafir. Allah cinta tak orang kafir? Tak cinta orang kafir, tapi Allah belas kasihan. Allah belas kasihan. Dan orang selalu terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim ialah Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Sebenarnya terjemahan itu salah sebenarnya. Ini ditegur oleh Ustaz kami, Ustaz Asir Sabri hafizahullah. Beliau menyebut Ar-Rahim ialah belas kasihan, tuan-tuan. Bukan sayang. Sayang itu lebih khusus, ataupun cinta itu lebih khusus. Jadi Ar-Rahim belas kasihan. Berbeza dengan Al-Hub. Al-Hub ialah cinta, Muhib, cipta. Jadi ada makhluk yang Allah belas kasihan dan tapi Allah tak sayang. Ada makhluk yang Allah belas kasihan dan Allah sayang. Antaranya orang beriman, Allah belas kasihan dan Allah sayang orang beriman. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah sayang, Allah mencintai orang yang merintih, bersungguh-sungguh, mengulang-ulang dalam berdoa. Kenapa Allah cintakan orang macam ni? Sebab dia tahu bahwasanya Allah akan memberikan, mengabulkan doanya. Seperti mana yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar menyebutkan, aku tidak kisah kalau aku tidak dimustajabkan doa. Aku kisah kalau aku tidak diberi hidayah untuk berdoa. Kenapa? Umar menyebutkan macam tu sebab kalau Allah memberikan kita hidayah, taufik untuk berdoa, sudah pasti bersama dengan doa itu ada perkenan daripada Allah Azza wa Jalla. Daripada Allah Azza wa Jalla. Kan disebutkan perkataan Umar itu di dalam kitab ini, insya-Allah bisa saya sebutkan bahwasanya kita kena selalu mengulang berdoa. Kerana doa ialah sebaik-baik ubat untuk merawat hati dan naluri kita, hati dan jiwa kita, insya-Allah. Wa fi kitab az-zuhd li Imam Muhammad an Qatadah qala, dalam kitab Az-Zuhud daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ada kitab nama kitab Zuhud, kitab hadis yang menghimpunkan berkenaan cara untuk menghayati ataupun menelusuri kehidupan sebagai seorang yang zuhud. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Qatadah ialah antara anak murid Ibnu Abbas, tak silap saya. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Antara orang yang pakar dalam tafsir, antara mufassir juga. An Al-Muwarriq qala Muwarriq, ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahr ala khashabati fahuwa yad'u ya rabbi la'alla Allah azza wa jal
an yunjiyahu. Pada hadis, pada athar ini athar daripada Muwarriq. Muwarriq berkata, tidak aku dapati bagi orang beriman, bagi orang mukmin, itu seperti seorang lelaki yang hanyut ataupun yang berada di lautan, yang menggapai khashabah, yang menggapai kayu. Kayu, khashabah ni kayu. Fahuwa yad'u, maksudnya dia nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan dah di tengah laut kan. Tengah laut dah nak tenggelam. Dia hanya berpaut kepada kayu sahaja. Fahuwa yad'u ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Allah ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah akan menyelamatkannya. Nak katanya, orang yang beriman dalam keadaan dia paling terdesak, dia masih berdoa kepada Allah. Hatta orang musyrik sekalipun, Allah menyebutkan dalam Quran, wa idza rakibu fil bahri da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idahum musyrikun. Allah sebutkan orang musyrik, wa idza rakibu fil bahr, ketika mereka naik kapal di atas laut, da'u Allah mukhlishina lahuddin, ketika mereka naik atas kapal di atas laut kan ada ombak bergelora, mereka seolah-olah rasa mereka tak selamat. Ni orang musyrik ni, Allah menyebutkan da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mereka paling ikhlas. Paling ikhlas, mukhlishina lahuddin. Wa idza rakibu fil bahri da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barr, dan ketika mana Allah menyelamatkan mereka ke atas darat, ke daratan, idahum musyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, ketika mereka hampir-hampir tenggelam di lautan, mereka kembali syirik kepada Allah. Hatta orang yang musyrik pun berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak, apatah lagi orang yang beriman. Nak katanya orang yang beriman, tawakul mereka kepada Allah sehingga nyawa-nyawa ikan. Kalau dia mati sekalipun, dia mati dalam keadaan berdoa kepada Allah. Dia mati dalam keadaan berdoa kepada Allah. Kemudian fasal, wa min al-afati allati tamna'u tarattuba athari ad-du'a alayhi an yasta'jila al-'abdu wa yastabti'u al-ijabah fayastahsira wa yada'a ad-du'a. Daripada kesan-kesan yang buruk yang akan menyebabkan doa itu tidak dimakbulkan, terhalangnya doa, an yasta'jila al-'abdu, iaitu seseorang hamba dia tergesa-gesa dalam berdoa. Itu lawan kepada al-ilhah tadi. Al-ilhah ni kita merintih, kita bersungguh-sungguh, kita mengulang. Dan lawan kepada tadi ialah al-isti'jal, iaitu tergesa-gesa, rushing, terburu-buru. Wa yastabiqu al-ijabah, dia rasa ijabah ataupun perkenan Allah ini lambat. Fayastahsira, dia rasa putus asa. Bila dia rasa tak cepat dan doa dia tu diberikan perkenan lambat, dia putus asa. Dia give up. Wa yada'a du'a, bila dia putus asa, dia meninggalkan doa. Dia meninggalkan doa tersebut. Wa huwa bimanzilati man badara badra, dan orang ini dia seperti orang yang menabur biji benih, atau gharasa ghirasan, atau dia menuai tanaman, faja'ala yata'ahaduhu wa yasqiyah, dan dia bersungguh-sungguh menyiram. Dia sungguh-sungguh menyiram, menanam tanaman yang tersebut. Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Kemudian bila dia rasa dia dah usaha dah, hasil tanaman dia rasa lambat. Tanaman ni sepatutnya 10 tahun baru dapat hasil, dia dah buat 8 tahun, lagi 2 tahun je tinggal kan. Dia rasa 8 tahun ni lama, padahal lagi 2 tahun je. Dia rasa tak apalah, aku tinggal lah, lama sangat. Macam tu lah orang yang berdoa. Dia rasa dia dah berdoa lama,
Allah masih tak makbulkan, dia putus asa dengan rahmat Allah, dia tinggalkan doa. Orang macam ni doa dia akan terhalang daripada dimakbulkan. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yustajabu li. Dimustajabkan doa salah seorang daripada kamu, ma lam ya'jal, selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, macam mana tergesa-gesa tu? Dia berkata, da'awtu, aku dah berdoa, falam yustajabu li, tapi tidak dimakbulkan doa aku. Macam itulah orang yang terhalang daripada doa. Dia mengeluh. Senang kata dia mengeluh, aku dah doa tapi Allah tak mustajabkan lagi. Wa fi sahih Muslim, dan sahih Muslim daripada Abu Hurairah juga, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmi aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Dan seseorang hamba itu tidak lekang ataupun masih dimustajabkan doanya selagi mana dia tidak berdoa dengan dosa ataupun keburukan. Maksudnya tidak mendoakan keburukan kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Maksudnya dia tak puas hati dengan seseorang hamba Allah, si fulan, dia berdoa supaya Allah bunuh dia, contoh, Allah hapuskan dia. Allah hapuskan dia. Sedangkan orang tu orang Muslim, saudara kita. Ataupun kita berdoa supaya memutuskan silaturahim. Kita tak suka dengan seseorang, kita doa supaya Allah jauhkan dia daripada kita, putuskan silaturahim. Orang macam ni dia tidak akan dimustajabkan doa. Dia berdoa sesuatu yang tidak masyru', tidak disyariatkan, dan dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah wa ma isti'jal, dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-isti'jal? Apakah itu tergesa-gesa? Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastashir 'inda dhalik wa yad'u du'a. Macam mana saya sebutkan tadi, orang yang tergesa-gesa ini dia merintih ataupun dia mengeluh, doanya tidak dimustajabkan, kemudian dia putus asa dan meninggalkan doa tersebut. Seterusnya, wa fi musnad Ahmad, dalam musnad Ahmad daripada hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abd bi khair ma lam yasta'jil. Daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lekang ataupun seseorang hamba itu masih dengan kebaikan, di dalam kebaikan, selagi mana dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa, iaitu dia tidak berkata kepada Allah ataupun tidak berkata kepada orang lain, aku telah berdoa kepada Tuhan aku dan dia tidak mustajabkan. Dan kita kena lihat bahawasanya kita mengeluh, doa kita tidak dimakbulkan, ini sebenarnya salah satu bentuk su'uzan dengan Allah. Salah satu bentuk su'uzan ataupun bersangka buruk dengan Allah. Dan sebenarnya su'uzan ataupun sangka buruk dengan Allah ni sangat bahaya, sebab dia adalah pintu-pintu yang boleh membawa kepada kekufuran. Bila kita su'uzan dengan Allah, kita putus asa, apa akan jadi? Jadilah macam orang ateis lah. Orang ateis, mereka dah putus asa dengan Tuhan. Mereka macam Richard Dawkins, imam orang ateis zaman ini. Dia kata, dulu masa sebelum aku jadi ateis, aku buat maksiat, aku rasa berdosa, aku rasa bersalah. Tapi bila aku percaya bahawa Tuhan ni tidak wujud, aku dah buat dosa pun, aku tak rasa aku ni dah terikat dah dengan Tuhan. Masya-Allah, kan? Dan orang ateis, bila mereka telah hilang kepercayaan kepada Tuhan, telah hilang kebergantungan kepada Tuhan, mereka akan meninggalkan, of course lah, mereka tidak berdoa. Sudah tentu mereka tidak berdoa. Dan bila ujian hidup menimpa mereka, apa mereka buat? Bunuh diri. Bunuh diri. Sebab tu orang yang paling banyak bunuh diri sebenarnya orang ateis. Orang ateis. Sebab
tidak ada tempat untuk mereka mengadu ataupun berdoa, kan? Nasallallahu al-afiyah. Kemudian fasal wa idza jama'a du'a'u hudur al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala matlub wa sadafa waqta min awqat al-ijabah as-sittah. Ketika seorang hamba itu menghimpunkan doanya dan menghadirkan hati, dan penghimpunan itu secara menyeluruh terhadap apa yang dia minta itu. Maksudnya ketika dia berdoa, dia hadirkan hati dan dia menghimpunkan doa-doa tersebut, dan bertepatan pula dia hadirnya hati ketika berdoa, dia khusyuk, dan bertepatan dengan waktu mustajab doa yang 6. Waktu mustajab doa yang 6. Dan waktu mustajab doa ni bukan 6 sajalah, ada lagi, tapi Ibn Qayyim sebut kat sini ada 6. Antaranya ialah al-thuluthul akhir minal lail, 1/3 akhir daripada malam. 1/3 akhir daripada malam. Kalau kita nak bahagikan 1/3 ni, kita start lepas maghrib ke lepas isyak? Lepas isyak. Lepas isyak 1/3 malam dalam pukul 2, 3 macam tu lah. 1/3 malam. Tu dah waktu mustajab doa, waktu orang bangun tahajud. Wa 'inda al-adhan, ketika azan. Apakah hadis sandaran yang selalu digunakan oleh Ahlus Sunnah untuk mengisbatkan nuzul Allah ketika 1/3 malam? Allah tabaraka wa ta'ala kan nazala ila as-sama'i dunya min thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Dan Allah berkata, hal min mustaghfirin, adakah orang yang nak minta ampun? Astaghfir lahu, aghfir lahu, aku kan ampunkan. Hal min sa'ilin, adakah orang yang nak minta apa-apa doa? Sa'astajibu lahu, aku kan makbulkan. Itu adalah hadis yang menjadi sandaran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Macam mana Allah turun? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Nabi sebut, kita beriman sahaja. Okey. Wa 'indal adhan, ketika azan. Maksudnya ketika azan, bila kita sambil-sambil kita menjawab muazzin, kita boleh selitkan dengan doa juga. Sesempat manalah yang kita mampu. Wa bainal adhani wal iqamati, dan di antara azan dan iqamah, waktu azan dan iqamah ada waktu mustajab doa. Sementara tunggu azan, sementara tunggu iqamah, kita boleh berdoa. Dan sebaik-baiknya kita doa waktu kita solat. Kita solat qabliyah, sebelum solat fardu, kita doa dalam solat. Itu antara yang waktu yang terbaik, sebab bila kita solat, kita ada waktu sujud. Kita ada waktu sujud dan waktu sebelum kita bagi salam, selepas tahiyat. Itu ialah waktu yang terbaik untuk kita berdoa dalam salat. Wa adbar as-salawatil maktubat, dan di hujung selawat ataupun salat-salat fardu. Di hujung salat-salat fardu, dan yang rajihnya sebelum kita memberi salam. Sebelum kita memberi salam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, falyatakhayar min mas'alatin ma sya', hendaklah dia memilih daripada doa-doa ataupun permintaan yang dia hendak doakan ketika sebelum memberi salam. Jadi di hujung waktu salat ataupun di hujung salat fardu sebelum memberi salam, waktu mustajab doa. Wa 'inda su'udil imam yaumal jumu'ati 'ala al-minbari hatta tuqda as-salah, ketika imam naik ke atas mimbar ketika solat Jumaat sehingga selesai ditunaikan solat Jumaat. Waktu imam naik ketika antara dua khutbah. Kalau kita tak tidur, kita doa lah, kan? Kita doa. Jadi kalau kita tidur tu, terlepaslah waktu mustajab doa. Dan sehingga selesai ditunaikan solat. Maksudnya ketika solat tu, kita doa, ketika sujud, ketika sebelum bagi salam, waktu tu waktu mustajab doa. Wa akhiru sa'ati ba'da al-'asri min dhalika al-yawm, dan di hujung waktu selepas asar pada hari Jumaat. Maksudnya para ulama salaf
Mereka selepas asar pada hari Jumaat, mereka sebenarnya dah tak hiraukan lah urusan-urusan lain. Mereka sibuk berdoa. Mereka sibuk berdoa kerana waktu itu waktu mustajab. Mustajab doa. Mereka menyibukkan diri mereka dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bertepatan dengan khusyuk al-qalbi. Bertepatan dengan khusyuknya hati. Wa inkisara baina yaday Rabb. Dan rasa diri ini seolah-olah diri kita hancur di hadapan Allah. Maksud diri kita hancur ni, kita tidak ada apa-apa. Kita ni ibarat debu di hadapan Allah. Kita ni hina lah maksudnya. Wadullan lahu, dan rasa kerdil, rasa hina di hadapan Allah. Wa tadarruan wa riqatan, ketika berdoa kita doa dalam keadaan merendah diri dan riqah, dengan lembutnya hati. Dengan lembut hati. Kita melembutkan hati kita, khusyukkan hati kita dan merendahkan diri kita ketika berdoa. Wa istaqbala ad-da'i al-qiblah, dan antara adab berdoa kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dan antara adab berdoa juga kita boleh ambil wuduk dalam keadaan berwuduk. Wa rafa'a yadayhi ila Allah Ta'ala, kita mengangkat doa ke atas. Wa rafa'a yadayhi, kita mengangkat tangan ke atas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bada'a bihamdillahi wa thana' alaih, kita mulakan doa dengan hamdulillah, ataupun pujian kepada Allah. Thumma thana bisalati ala Muhammadin abduhu wa rasuluh, kemudian kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atasnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Macam tu. Thumma qaddama baina yaday hajatah at-taubah wal istighfar, kemudian dia mengemukakan ataupun dia memberikan ataupun dia mendatangkan, sebelum dia meminta hajat, dia bertaubat ataupun istighfar dulu. Supaya kita minta kepada Allah dalam keadaan diri kita bersih dan suci daripada dosa, ataupun dalam keadaan kurangnya dosa. Thumma dakhala 'ala Allah, kemudian dia menghadap Allah. Wa alaha 'alaihi fil mas'alah, dan dia merintih kepada Allah ada apa yang dia minta. Wa tamallaqah, dan dia merayu kepada Allah, merintih dan merayu. Wa da'ahu raghbatan wa rahaba, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan cinta dan takut. Cinta dan takut kepada Allah. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih, dan dia meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan tauhid kepada Allah. Antara sebab mustajabnya doa, kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Wa qaddama baina yaday du'aahu sadaqah, dia mengemukakan ataupun dia melakukan sedekah, dia infak sebelum dia berdoa. Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abada, sesungguhnya doa yang dikemukakan sedekah sebelum kita doa tu kita infak, Ibn Qayyim sebut la yakadu yuraddu abada, hampir pasti tidak akan ditolak doa ni, hampir pasti. Dia tidak dijazamkan, tidak ditetapkan 100%, tapi hampir pasti, insya-Allah. Wala siyama in sadafa al-ad'iyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatu al-ijabah atau annaha mutadamminatu li-ismi al-'azam. Lebih-lebih lagi, kalau doa yang kita minta tersebut kan, kita infak, kita ada istighfar sebelum kita berdoa, kita menghadap kiblat, kita dah buat semua adab dalam berdoa. Lebih-lebih lagi kalau doa tersebut bertepatan dengan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan doa-doa tersebut madhannatul ijabah, lebih kuat untuk dimakbulkan. Atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam, adapun doa-doa tersebut padanya ada nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang agung. Faminha ma fi sunani wa sahih Ibn Hibban, dan antaranya daripada di dalam Sunan dan Sahih Ibn Hibban min hadis Abdullah bin Buraidah, daripada hadis Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul,
Rasulullah SAW mendengar satu hari seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'ala Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Dan orang ini telah meminta, lelaki ini telah meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah. Jika dia minta dengan nama-nama ini, doa ini, jika dia minta akan diberi, jika dia berdoa akan dimustajabkan. Antara doa ni ialah saya bacakan. Kalau tuan nak ikut pun boleh. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. InsyaAllah. Okay, saya rasa saya berhenti di sini dulu. InsyaAllah, minta maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita untuk beramal dan mengamalkan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan tidak meninggalkan doa walau seteruk mana pun keadaan kita, seteruk mana pun keadaan kita. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.